Allahu 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 Allah Allahu إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام الصحابة العظام ثم خصوصا الشيخ إسماعيل المين الكبر ثم لمشايخنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سيد الأبطال والأغتال والأبدال والأنجاب والأخيار والعرفاء سير أهل الله وللمشارق والمغاربها كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Masih lagi dan rukun sembahyang yang ke-13 ya tertib habis Baik, bermula segala rukun yang 13 itu. Muka surat 11 kita jawi. Kita rungi muka surat berapa? 36. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين ثم الآمين. قال musannif itu apa? Pengarang kitab. Kadang-kadang disebut qala muallif. Muallif tu dia bukan pengarang. Tapi dia ciri-ciri pengarang juga. Cuma kerja dia naqal. Dia naqal perkataan ulama ataupun ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab-kitab orang lain masuk dekat dalam kitab. Jadi dipanggil muallif. Orang yang menakalkan perkataan ataupun ambilan dari kitab lain masuk ke kitab dia. Jadi walhasil sebenarnya samalah. Muallif pun boleh, musannif pun boleh. Pasal ilmu ni dia bersanad, memang ambil daripada orang lah. Takkan datang dari sendiri dia. Dia belajar dengan guru kan. Qala musannif, yakni berkata pengarang, bermula. Mubtada' tu, bermula tu. Maknanya dia nak cerita benda lain dah. Cerita yang sebelum ni bab rukun sembahyang dah habis. Dia nak buat pecahan dia pula. Dia separatekan. Jadi bermula segala rukun yang 13 yang telah lalu kita belajar tu terbahagi pula atas 3 bahagian. Yang pertama dinamakan dia rukun qalbi. Qalbi itu hati, berbolak-balik. Disebut hati qalbi, iaitu dibangsakan kepada hati ada 2, niat tertib. Ni kadang orang tak tahu niatnya. Niat ni dia ingat yang lafaz tu. Usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi dia ingat itu niat. Itu lafaz niat. Niat ialah yang kita lintaskan. Apa yang kita lintaskan? Yang kita hadirkan, maksudnya. Yang kita hadirkan ke dalam hati kita akan makna bagi lafaz usolli itu. Sebab kita orang ajam, yakni orang selain Arab. Jadi orang yang selain Arab, dia faham bahasa di sini, bahasa ibunda. Kalaulah dia boleh faham dengan bahasa Arab tu, boleh dia berniat menggunakan bahasa Arab. Yakni hadirkan dalam hati dia yang bahasa Arab tu, usolli tu. Jadi tak perlu ulang dah. Dia sebut usolli. Dalam hati dia, dia faham dah apa yang dia hadirkan. Jadi ada orang dia niat dulu baru takbir. Dia usolli jugalah. Kan dia lafaz niat. Usolli dia baca dah. Lepas tu dia hadirkan niat pula. Dalam hati dia saja aku sembahyang pada zuhur rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Dia takbir tu dia tak ada niat dah.
Dia takbir Allahu Akbar. Jadi dia niat dulu baru takbir. Apa hukum dia? Tak sah sembahyang. Ramai tahu macam ni. Ada orang tak faham. Bakna malam-malam nak buka kelas dewasa. 10 sampai ke 12 kadang. Dia suka melepak lah. Lepas habis kuliah, lepas habis mengaji Quran, melepak nimbang lagi, minum kopi habis lah. Pukul 3 pagi pun ada. Bawa balik. Jadi, budak-budak muda kan. Umur 20-an, 30-an. Paling tua 72. Boleh bawa kereta. Malam-malam mata terang, bekas tentera. Daripada mana? Pelda Bukit Bulat. Dia boleh datang Pondok. Jauh tau. Mau 45 minit. Kalau jalan perlahan 1 jam. Ikut lagi jalan gelap dekat dam apa tu. Yang apa? Macap kan? Berani dia, tak pocong semua ada. Ada, tapi dia kata tak apa. Maksud dia tentera, berani. Dia iblis, syaitan ni dia, kalau orang kuat semangat dia tak berani. Orang tu kuat semangat kan? Tapi memang nak lawan jin, jiwa mau kuat. Kalau tak kuat, dia memang ganggu hari-hari, setan ke jin. Sebab masa saya kecil, saya memang selalu nampak benda tu. Masa saya kena kejar lah. Kan, cakap, Pak, tengok tu, ada sana. Mana? Ada. Saya cakap, ada kat dinding, saya cakap kan. Tu ada kat situ, di kamp pandang. Saya cukup takut kan. Jadi, asyik kena macam tu, untuk bawa ubat pun tak jadi. Lala saya geram. Aku lawan jugalah dia ni. Umur saya 7 tahun. Saya beranikan diri kan lawan dia. Tak, sampai sekarang tak jumpa. Alhamdulillah. Dia memang asyik kacau. Ada dia mesti silap sikit kena. Nampak benda tu. Dia rupa macam tak berupa. Macam-macam lah. Menyeramkan. Bayang malam-malam betul ke 3 pagi kena. Mak bapak pun tak boleh tidur. Habis. Jadi itu dia. Kena kuatkan semangat kita. Dia tak boleh buat apa kita. Baca ayat kursi. Terus baca ayat kursi dapat kekuatan. La yashfa'u indahu illa bi'izni. Nak bagi mudarat, nak bagi manfaat pada kita tak boleh benda tu. Sebab Allah. Semua Allah kan. Baru boleh lawan dia. Tapi jangan takabur. Selagi dia kacau terus. Qala musannif rahimahullah ta'ala lagi. Dan yang keduanya dinamakan dia rukun qauli, yakni bangsa perkataan qala yaqulu kul. Qaulun maknanya cakapan. Jadi semua rukun yang menggunakan ucapan atau percakapan atau suara wajib didengari. Kena ingat tu. Jadi rukun yang gunakan suara apa? 5 kan? Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat Nabi dalam tahiyat akhir dan salam. Ucapan salam yang pertama. Ucapan dia bukan teling dia. Teling dia, tak teling pun sah semayang. Jadi 5 benda ni syarat sah dia mesti telinga mau dengar. Dengar pula tak boleh main sikit-sikit dari semua kalimah dia, ayat huruf dia. Macam salam kan, kena Assalamualaikum. Allahu Akbar. Pada tadi saya nak naik motor. Tadi tengok mendung ni kan. Itulah saya lambat. Ngam-ngam sampai kadang-kadang dia jam ni hari dia tak jam. Jadi kena dengar semua huruf dia, alif lam sin. Sabdu dia tak as. Kena ada alif lam, kena ada syaddah. As-sa. Sin di atas sa. Ni orang dulu ni je lah. Lam alif di atas la. Mim di depan mu. Ain di atas a. Lam ya mati di atas lai. Kak mim mati depan kum. Assalamualaikum. Mantap. Ni Baghdadi. Kaedah Baghdadi ni dia mantap. Kalau banding dengan Iqra dia cepat. Tapi tak mantap. Ya, hebat saya mengajar 2 kaedah ni. Saya ada sanad qiraati saya ada. Biasa qiraati Malaysia jadi Iqra. Singapura Iqra, benda yang sama lah rumpun. Jadi kalau kita terapkan anak-anak dengan kaedah Baghdadiyah, dia punya bacaan, sebutan dia dan juga kefahaman dia berkenaan ayat Quran tu mantap. Kefahaman untuk baca.
dibandingkan dengan Iqra. Dia bukan tak mantap langsung. Dia cepat budak-budak dapat. Tapi bila jumpa masalah dia tak boleh settle. Sebab dia bunyi huruf, dia bunyikan huruf tu. Macam alif di atas A tu terus A dia. A, I, U, Ba, Bi, Bu. Terpulang pada guru yang cara mengajar dia. Dan dia selalu guru qama, yaqumu. Sebenarnya dia boleh inovasikan dia. Qama, yaqumu. Macam tu. Kalau ada empat kalimah, qama, yaqumu, qauman, 3. Jadi dia akan laju. Baru dia tahu macam mana nak beralih satu kalimah ke satu kalimah. Tidak. Kalimah huruf ujung tu dipanjangkan. Qama, yaqumu. Dia jadi macam tu pula. Guru kena pandai. Dia kena ambil sanad juga. Asal boleh. Baik. Qala musannif rahimahullah. Lagi. Dan yang ketiganya rukun fi'li, yang bangsa perbuatan. Kalau perbuatan kebanyakannya tamakninah. Yang rukun lah, dia kena ada tamakninah. Rukuk serta tamakninah. I'tidal serta tamakninah. Sujud serta tamakninah. Duduk antara dua sujud serta tamakninah. Jadi rukun qauli ada yang pendek, ada yang panjang. Jangan disamatarakan masa yang diambil untuk sujud dengan duduk antara dua sujud. Batal sembahyang tu. Jadi orang kata bacaan antara dua sujud panjang, bacaan sujud pendek. Tapi sebenarnya panjang yang pendek tu. Sebab subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada 4. Diulang 3 kali jadi 12. Kalau Rabbi Fili ada berapa? 7 ya. Rabbi Fili warhamdi wajubuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ada 8. Sesiapa panjang? Panjang sujud lagi. Jadi bacalah dalam sujud tu dengan bacaan sederhana. Lepas tu kita duduk antara sujud terus baca. Jadi kita akan dapat beza kadar masa yang kita ambil untuk sujud dengan duduk antara dua sujud. Ini tak ada, duduk antara sujud dia panjang sikit. Sujud sekejap. Subhanallah. Subhan. Habis lah. Pendek kan. Yang duduk antara sujud lagi panjang daripada sujud. Batal semayang dia. Tanpa dia sedari semayang dia selama ni batal. Allah Allah. Kerana memanjangkan rukun pendek. Kalau imam depan, Kalau imam memanjangkan rukun pendek, kita wajib mufarakah. Tak boleh dah follow dia. Asal dia buat perkara yang membatalkan. Perkara yang membatalkan sembahyang ialah memanjangkan rukun yang pendek, melebihi atau sama tara dengan rukun panjang. Masa dia ambil tu. Jadi perhatikan, sujud mau lama. Hai, habis. Adapun rukun qalbi diurai pula. Adapun rukun qalbi itu 2 perkara. Yang pertama niat, yang kedua tertib. Tertib ni ikut aturan. Dia masukkan rukun qalbi pasal dalam hati lah kita tahu tertib dia, ingatan dia. Adapun rukun fi'li pula ada 5. Pertama takbiratul ihram. Hari tu kata ada 21 syarat sah. Banyak tau. Takbiratul ihram ni paling banyak dia punya syarat sah. Tak boleh kurang 1 huruf, tak boleh tambah 1 huruf. Kena jaga syaddah. Kena jelas semua kali semua huruf dia. Kemudian berturut-turut antara 2 lafaz tu. Dahulukan lafaz Allah daripada akbar. Itu semua syarat sah dia. Tak boleh sebut akbarullah, tak boleh. Jangan diletak huruf waw sebelum lafaz Allah. Jangan ditambah huruf waw selepas huruf ha pada lafaz Allah. Jangan dipanjangkan lafaz hu pada lafaz Allah tu sebab dia seolah-olah tambah huruf waw. Jangan diletak huruf waw sebelum akbar. Digantikan huruf alif dengan waw. Allahu akbar. Ada orang azan macam tu kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan dipanjangkan alif pada lafaz Allah. Allah. Jangan. Dia kena Allah. Tak boleh.
Allah. Jangan ditukar huruf ra pada waw pada lafaz akbar. Allahu akbar. Bau. Adik mana tu? Allahu akbar. Bau. Dia ra lah bukan waw. Bar. Bar. Barqun bar. Allahu akbar. Kan? Ra tu dia ada sifat takril. Ada detakkan tafkhim pula tebal sebab dia baris atas sebelum dia. Allahu akbar. Ni Allahu akbar. Tarkib kalau kena qiraah boleh. Kalau kita baca qiraah lain, hafaz imam hafaz tak boleh. Dia kena tafkhim, kena tebal. Tak, jangan tarkibkan dia. Kemudian jaga pada syaddah dia. Pada Allah itu ada syaddah. Jadi sebut Allah, tak boleh. Allah pun ada orang sebut Allahu akbar. Huruf waw. Kita juga huruf akbar tu jangan tambah syaddah pula, akbar. Sebab tu dia jadi 21 syarat sah dia. Panjang. Kena dengar oleh telinga pun setiap ada. Ada orang kan takbir mana tak dengar telinga, kena dengar. Dia tak kena Allahu akbar terus. Tak boleh. Orang perempuan pun kena dengar juga. Sekadar telinga dia dengar. Ya. Semua rukun qauli macam tu. Syarat sah dia dengar. Dengar sempurna tak, bukan sayup-sayup. Tapi maksudnya kita yang dengar sempurna ni ialah sekadar kita lah, bukan orang. Jadi tak adalah mengganggu orang. Yang kedua membaca Fatihah ada 10 syarat sah dia, baru dapat 8 je. Apa lagi syarat sah Fatihah tu? Yang last sekali tertib. Ada satu lagi. Dah 9 dah. Satu lagi. Fatihah tu hendaklah dibaca sekali dengan bismillah. Sebab ada Fatihah tanpa bismillah. Alhamdulillah terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang mazhab Maliki, orang mazhab Hanafi. Tanpa bismillah. Dia terus dia baca Alhamdulillah. Kita kena sertakan bismillah. Itu syarat sah kita. Mazhab Syafi'i. Baik. Cukup dah 10. Seterusnya, yang ketiganya daripada 5 perkara yang masuk pada kata rukun qauli itu ialah membaca tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir ke tahiyat awal ke, benda yang sama. Tak ada beza tu tahiyat akhir dengan tahiyat awal. Yang membezakan dia ialah doa yang disertakan di dalam tahiyat akhir. Ya, jadi selawat Ibrahimiyah yang disertakan di dalam bacaan tahiyat akhir. Itu yang membezakan antara tahiyat akhir dengan tahiyat awal, ucapan atau bacaan. Jadi kena baca dengan betul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi kat situ kalau dia salah pada kalimat thayyibah, disebut thayyibah, tak ada syaddah, tak apa. Sebab itu bukan baca rukun. Kalau yang rukun dia at-tahiyyatu lillah. Ni 3 at-tahiyyatu lillah ni, ini dia tak boleh salah. Thayyibatu, yang ni kalau ada salah tak membatalkan. Dia ada bacaan rukun, ada bacaan sunat sekali rukun. Kemudian kena baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kena betul. Assalamu alayna ra'ain juga. Alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu, ni kena betul. Bukan asyhadu. Ashhadu. Ashhadu alla bukan anla. Terus ambil lam, lupakan nun. Ibarat nun tu tak ada. Ada pada tulisan tapi tiada pada sebutan. Asyhadu alla ilaha illallah. Jaga huruf ha, bukan ha. Asyhadu alla ilaha illallah bila dia tukar huruf ha.
Maftuh dengan ha simpul tu kena jaga. Nah, kemudian wa ash ada waw tu. Jangan dihazafkan. Jangan buang waw tu. Wa ashhadu an dengung. Ada syaddah kan? Wajibul ghunnah. 2 rakaat. Wa ashhadu anna Muhammad mim tu ada sabdu dengung. Muhammadar Rasulullah. Rasulullah ke Rasulullah? Muhammadar Rasulullah. Itu kena betul. Itu ada bacaan tahiyat akhir. Tahiyat awal pun sama, itu ya bacaan dia. Habis yang panjang tu doa yang disertai di dalam tahiyat akhir. Itu je. Salawat Ibrahimiyah. Kemudian selawatan Nabi di rukun lain. Ni yang kelima, yang keempat. Selawat Nabi di dalam tahiyat akhir, itu rukun. Dia rukun lain. Jadi kena baca dengan betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak sebut Sayyidina pun tak apa. Sayyidina tu sunat. Jadi kalau dia salah pada lafaz Sayyidina, tak membatalkan. Jadi yang kena betul, Allahumma salli ala Muhammad. Masa sebut Muhammad, kena dengung. Wajib dengung tu sebab dia syaddah. Tak ada dengung, batal semayang. Selawat tu batal. Allahumma. Humma tu ada sabdu kena dengung. Kena henjut. Allahumma salli. Salli pun ada syaddah. Dia tak ada baca. Allahumma salli ala Muhammad. Habis. Yang mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis. Kalau bacaan luar semayang tak apa. Ni dalam semayang tak boleh. Dia kena betul-betul baca. Jadi kena hayati solat kita macam mana kan. Dan salam pada Nabi, beri selawat pada Nabi dia rukun. Kalau dalam tahiyat awal dia panggil sunnah abang. Tapi dalam tahiyat akhir dia rukun. Kemudian selawat atas ahli keluarga Nabi sunat. Selawat Ibrahimiyah sunat. Doa Allahumma qaddamtu sunat. Sampai fil alamin innaka hamidum majid sunat. Sampai Allahumma qaddamtu, sampai pada bacaan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Itu sunat. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Lagi dan yang kelimanya salam yang pertama. Jadi salam yang pertama dia syarat sah dia dengar oleh telinga kita semua kalimah dia. Satu dengan alif lam ta'rif. Kena assalam, tak boleh assalamualaikum. Buangkan alif lam tu batal. Dia kena assalamualaikum warahmatullah. Dengarlah imam baca. Baca assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalam. Yang kedua baru ada assalam. Assalamualaikum warahmatullah. Kita dengar macam tu mufarakah terus. Nah yang kita tak sah pula kalau follow dia. Jadi kena hidupkan semua huruf dia. Dia yang penting sampai alaikum. Itu bacaan wajib. Warahmatullah dia sunat. Habis. Qala musannifu rahimallahu ta'ala lagi. Dan seterusnya rukun fi'ali itu 6 perkara. Yang pertama berdiri betul. Masuk berdiri betul tu, betul kedudukan tulang belakang. Dan yang keduanya rukuk. Bentuk dia mesti L tu. Rukuk tu mesti jaga. Ada orang dia melebihkan tunduk. Dia tunduk ni lebih kepala dia. Batal. Terdongak macam tu. Batal. Dia kena L. Tegak. Kaki bengkok tak apa. Lurus boleh, bengkok boleh. Tapi timbang atas ni mesti mau tegak. Ini ada orang, dia tunduk lebih ke bawah. Ini tak sah rukuk. Jaga. Ni sambil lalu je lah, benda mudah kan. Qala musannif rahimahullah ta'ala lagi. Dan yang ketiganya, i'tidal. Ini ingat ada syarat sah bagi rukun ni, dia ada tomak nina. Boleh kita kata i'tidal tomak nina. Rukuk serta tomak nina. I'tidal serta tomak nina. Tomak nina tu berhenti. Jangan bergerak-gerak anggota berat kita. Anggota badan, tangan, kaki, kepala jangan bergerak. Tegap je. Lidah bergerak tak apa, jari tak apa. Dia waktu tu dalam kadar masa
sebut subhanallah. Kadar masa tu dia nak tak bergerak tu. Dan yang keempatnya sujud serta tumakninah. Yang kelimanya duduk antara dua sujud serta tumakninah. Dan yang keenamnya duduk pada tahiyat akhir, yakni duduk ketika membaca tasyahud akhir. Bukan cara duduknya. Cara duduknya sunat dan sunnah. Tawaruk boleh, iftirashi boleh, tahiyat akhir tu boleh duduk cara tahiyat akhir, boleh duduk cara tahiyat awal. Iftirashi nama dia. Boleh juga duduk istirahah. Duduk atas dua tapak kaki. Sah juga. Boleh juga duduknya melunjurkan kaki. Boleh juga duduk bersimpul. Boleh juga duduk melunjurkan kaki ke arah kiblat. Duduk juga nama dia. Yang dia nak ialah duduk, bukan cara duduk. Cara duduk sunat. Jadi kalau kita mampu buat yang sunat, takkan tinggalkan makruh dah. Ini saja dia. Boleh duduk cara yang sempurna seperti apa yang diajarkan Nabi, dia tak mau. Kan hukum dia makruh, rugi sembahyang makruh. Baik. Maka bahagi yang tiga itu hendaklah diketahui oleh orang yang sembahyang akan sekalian perbuatan lidah dan perbuatan anggota. Jadi dia kata yang tiga rukun ni semua bagi orang yang nak melakukan solat, dia kena faham dan tahu. Kalau dia tak tahu sembahyang, maknanya dia tak cukup syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang mengetahui kaifiat sembahyang. Itulah kaifiat sembahyang yang rukun. Ni kalau dia tak tahu mana rukun, mana sunat, bahaya. Boleh menyebabkan tak sah sembahyang dia. Orang awam, kalau dia i'tiqad dalam hati dia, okey, dalam sembahyang tu ada rukun, ada sunat. Cuma dia tak tahu nak bezakan je, sembahyang dia sah. Tapi kalau dia ni, dia tak tahu, dia langsung tak tahu mana rukun, mana sunat, langsung tak tahu. Tak tahu langsung. Bagi dia, semuanya adalah wajib, rukun. Sah juga bagi orang awam. Yang tak sahnya, yang sunat disangkanya rukun, yang rukun disangkanya sunat. Yang itu batal. Rukun disangkanya sunat, batal. Kalau sunat disangkanya wajib, tak apa lagi. Tapi ni yang wajib, dia kata disangkanya sunat, itu menyebabkan batal. Ataupun dia tak tahu langsung kaifiat sembahyang, tak sah sembahyang dia. Kecuali orang yang baru belajar atau baru memeluk Islam. Adapun rukunnya 13 itu hendaklah dibahagikan oleh orang-orang yang sembahyang pada 3 bahagi pula. Pertamanya ilmu. Kau kena ada ilmu. Rukun sembahyang ni kena belajar dia, cara nak rukuk yang betul, sujud yang betul semua. Dan yang keduanya sama. Kena dengar. Rukun qauli lah tu, kena dengar bacaan kita dengan sempurna. Dan yang ketiganya basar, dia kena lihat. Lihat ni yakni apa? Betul tak dada kita arah kiblat? Sebab tu hukum sembahyang lelak mata tu makruh. Takut dia sujud dah terbaling kiblat dia. Tapi jika sekiranya dia boleh jaga kiblatnya tak lari daripada dada dia, dan dia dengan pejamkan mata itu mendatangkan khusyuk bagi dia, maka ketika itu hilanglah makruh lelakkan mata itu ketika sembahyang. Maka rukun qalbi itu gantungkan, gantung dia terlupa taruh waw. Maka rukun qalbi itu digantungkan kepada ilmu Allah Ta'ala. Sebab sekalian perbuatan hati itu diketahui dalam ilmu Allah Ta'ala. Yakni apa yang ada dalam hati kita itu hadir ketika dalam solat. Pergantungan hati itu semata-mata kepada Allah. Ya. Jadi cara dia nak khusyuk, orang kata ingatkan makna dia atau tadabbur makna dia. Ya, itu salah satu cara untuk khusyuk. Dia yang sebenarnya kena faham setiap bacaan yang dia baca dalam sembahyang. Dia kena fahami yang dia baca. Dan dia sedar ketika itu dia baca apa maksud dia. Itu mendatangkan khusyuk. Kemudian waktu terluang yang tidak ada bacaan, hatinya dalam kesedaran Allah sedang memerhatikan dia.
baru boleh datang khusyuk. Kalau tak dia lalai. Dia kenalah lawan hati tu. Kejap dia tergalik je, ingat Allah. Allah sedang melihat dia. Dan hatilah. Macam tu. Atau kalau imam tengah baca surah, hayati surah dia. Habis. Adapun rukun qauli itu digantungkan kepada sama' Allah Ta'ala. Dengan sekalian perbuatan lidah didengar oleh Allah Ta'ala juga. Apa yang dia sebut, yang dibaca, dia kena gantung hati dia. Dalam hati dia, yang Allah sedang mendengar apa yang dia sebutkan, yang dia munajatkan. Dan rukun fi'li itu digantungkan pada basar Allah Ta'ala. Dan ingat, setiap rukuk sujud kita tu hadirkan dalam hati Allah sedang memerhatikan kita. Itu maksud dia digantungkan kepada basar Allah, penglihatan Allah. Bila kita nak bergerak aja, hati kita dalam kesedaran Allah sedang pandang kita. Macam tu. Kan selama hari ni rukuk-rukuk je. Hati tak ada kata apa-apa pun. Hati cuma nak ingat terjemahan je. Kena upgrade lagi. Bila kita nak bergerak kepada rukuk, kita hadirkan dalam hati kita Allah sedang memerhatikan kita. Yang tidak pun macam tu. Setiap rukun fi'li. Sekalian perbuatan anggota kita dilihat oleh basar Allah. Ini Allah melihat kita. Kemudian daripada sudah diketahui rukun yang 13 itu, dan jika ada sembahyang itu fardu, maka hendaklah dihimpunkan rukun yang 13 itu kepada qasad, ta'arud dan ta'yin. Hendaklah dihimpunkan rukun yang 13 itu kepada qasad, ta'arud, ta'yin. Maksud dihimpunkan tu, iaitu segala rukun yang 13 itu bergantung pada qasad, ta'arud dan ta'yin. Bukan dihimpunkan. Dia membawa maksud pekerjaan solat itu sendiri menjadi sah kalau qasad, ta'arud, ta'yinnya betul. Apa dia qasad, ta'arud, ta'yin? Itu dinamakan muqaranah. Ini panggil muqaranah. Jadi muqaranah itu ada 3 bahagian. 2 bahagian boleh pakai, 1 tak boleh. Yang 2 bahagian itu, yang pertama dipanggil muqaranah urfiyah. Ain ra fa ya ha, urfiyah. Muqaranah urfiyah. Urfiyah itu maknanya kebanyakan orang. Cara orang awam untuk masukkan qasad dan ta'arud dan ta'yin ketika mana menyebut lafaz Allahu Akbar. Yang kedua dinamakan muqaranah kamaliyah. Iaitu memasukkan niat qasad, ta'arud, ta'yin secara sempurna ketika mengucapkan lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar. Dan yang ketiga dipanggil muqaranah tauzi'iyah. Tauzi' maknanya membahagi-bahagikan. Membahagi-bahagikan qasad, ta'arud, ta'yin pada lafaz Allahu Akbar. Yang tu tak boleh. Sebab muqaranah ni ialah satu lintasan yang dihadirkan dalam hati. Dia tak boleh diplankan. Masa kau sebut Allah saja aku sembahyang. Zuhur. Fardu. Akbar, zuhur. Jadi dia plan. Dalam lafaz dia plan untuk letak makna. Tak boleh. Sebab itu tak jadi niat. Sebab dia tak lintas. Dia tak bersahaja. Dia dah plan. Itu sebab dia tauzi'iyah tu tak sah. Jadi kalau dia nak sekali imbas, sama ada pada lafaz Allah dah habis semua niatnya, ada pada lafaz akbar dah habis, baru nak timbul niatnya, tak kisah. Janji habis dalam lingkungan alif dan ra. Itu urfiyah. Saja aku sembahyang pada zuhur kerana Allah Ta'ala. Saja aku sembahyang pada zuhur, cukup. Kerana Allah Ta'ala tu sunat. Yang dia nak qasad tu, aku sembahyang atau saja aku sembahyang, tu qasad. Allah tu pada tu ta'arud itu fardu. Aku sembahyang fardu. Maknanya dia ada qasad dah ada ta'arud dah. Ta'yin pula waktu dia zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. 4 rakaat dah zuhur memang 4. Mana zuhur 2? Dia jadi 2 sebab kita niat lain qasar, dia panggil ta'yin nafsi. Dia asal dia memang 4. Sebut maghrib dah confirm 3. Takkan maghrib 4. Itulah sebaliknya. Jadi
Kerana Allah Ta'ala memang solat kerana Allah dah. Takkan solat kerana orang. Jadi sebab tu walaupun tak hadir kerana Allah ketika lafaz takbir tu, sah takbirnya. Cuma tak sempurna. Yang sempurna muqaranah. Kita panggil muqaranah kamaliyah tu ialah daripada alif sampai ra tu sempurna niatnya. Saja aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat tunai. Kerana Allah Ta'ala atau mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Habis niat, habis takbir. Tu, habis. Pada solat fardu saja, solat sunat lain pula. Kalau solat bersebab, solat sunat berwaktu ada dua, qasad ta'yin. Kalau solat sunat mutlak dia cuma ada qasad saja. Qasad tu apa? Siapa tahu tu makna qasad? Makna dia menyahajakan. Qasad tu apa? Baik, makna bagi satu soalan. Kalau kita nak buat sujud sahwi, kita kena qasad. Qasad sujud sahwi. Ada orang kata qasad kena niat sujud sahwi. Baik, niat ke qasad? Niat lain, qasad lain. Dan kalau kita nak buat sujud sahwi, kita kena qasad sujud sahwi. Baik, qasad tu apa? Menyahajakan perbuatan. Maknanya kita ingin buat. Jadi tak perlu niat. Kalau niat, saja aku sujud sahwi kerana Allah Ta'ala. Itu niat. Jadi yang dikendaki ialah qasad, bukan niat. Hadirkan dalam hati, sendiri nak melakukan, ingin melakukan, berkehendak melakukan, itu panggil qasad. Ya. Bukan dipaksa. Bukan terpaksa sujud sahwi, bukan. Sengaja kita sendiri nak. Itulah qasad. Beza dengan niat. Kalau niat, qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Menyahajakan perbuatan tu, kita nak lakukan satu ibadat tu berserta dengan melakukan dia, baru jadi niat. Jadi kalau dari rumah, itu bukan niat, itu azam. Aku berazam untuk solat. Dia belum solat lagi. Niat dia mesti serta dengan perbuatan solat tu baru jadi niat. Jadi tempat nak datukan niat ketika mula nak solat, iaitu pada lafaz takbir ihram. Qala musannifu rahimallahu ta'ala. Ni dia baca kat sini pula. Rukun yang 13 itu kepada qasad, ta'arud dan ta'yin. Arti qasad iaitu menyahajakan sekalian perbuatan sembahyang. Kalau puasa, buatan puasa, zakat, buatan zakat. Dia ni menyahaja tu, maksud menyahaja tu sengaja kita buat. Apa makna sengaja? Kita nak buat. Itulah ulama taruh sahaja. Dia bukan main. Kalau kita panggil sahaja tu ialah keinginan kita sendiri untuk buat. Bukan terpaksa. Terpaksa tu macam mana? Tengah duduk iktidal, nak dengar berdiri, dia nak rukuk dah. Tapi tiba-tiba bola kena kat kepala dia. Dia terrukuk. Dia memang nak rukuk. Tapi perbuatan tadi alang-alang dah terrukuk teruslah. Tak boleh. Hendaklah bangun balik dan rukuk balik. Sebab yang tadi bukan dengan qasad. Itu maksud tak boleh. Bunyi meletup. Dia lepas dia sujud yang kedua, dia nak bangun. Dia memang nak bangun tapi belum sempat bangun, bunyi bom mercun bola. Budak baling kat surau. Dia terkejut, terangkat. Dia terangkat kan? Alah terangkat, bangunlah, tak sah. Dia kena sujud balik. Sujud balik. Sebab tadi dia angkat tu sebab terkejut. Jadi dia kena sujud, tak dinamakan menambah rukun. Sebab dia kena duduk balik kedudukan sujud tu dan bangun dengan kehendak sendiri. Ada ke? Tengah baca Fatihah, dah baca surah, ngam-ngam nak rukuk, meletup. Dia tak boleh. Dia sebab tu dia kena qasad dia. Wala musannif rahimahullah lagi.
Artinya menyajakan sekian perbuatan sembahyang, yakni rukun yang 13 itu supaya keluarlah perbuatan yang lain daripada sembahyang. Dia tak mau perbuatan yang bukan pekerjaan ataupun perbuatan sembahyang. Dia mesti nak perbuatan sembahyang tu. Jadi kalau dia bukan perbuatan sembahyang, tak boleh. Dan arti ta'arud itu ialah menyebutkan di dalam hati dia fardu. Menyebut ni, yang sebut ni hati bukan mulut. Menyebut yang ni di dalam hatinya diingatkan fardu supaya keluarlah sembahyang sunat, supaya terbeza daripada sunat. Dan arti ta'yin tu iaitu menyebut ataupun mengingatkan dalam hati dia waktunya seperti zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kerana waktu itu hurufnya 5. Yang pertama alif, yang keduanya lam, dan yang ketiganya ha, yang keempatnya mim, dan kelimanya dan. Jadi apa bunyi dia tu? Alif lam jadi al. Lagi yang ketiga ha dengan mim, ham, dal, du, alhamdu, iaitu tempat keluar waktu yang 5 itu. Macam mana tu? Iaitu kalau tempat dia keluar yang 5 waktu itu tidak alhamdulillah, sebab huruf alhamdu itu hurufnya kemudian daripada itu, maka hendaklah dipersertakan dengan qasid ta'arud ta'yin. Itu daripada alif pada lafaz Allah lalu kepada akhirnya iaitu ra akbar. Inilah yang dimuktamadkan oleh Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli di dalam kitab Tuhfah dan kitab Nihayah. Jadi waktu bila nak qasid ta'arud ta'yin tu bukan pada lafaz alhamdu, tak. Pada lafaz Allahu Akbar. Alif pada lafaz Allah dan diteruskan sampai ra pada lafaz akbar. Kat situ kena masuk qasid ta'arud dan ta'yin. Ni muafakat antara Syekh Ramli, Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar. Dan jikalau tiada kuasa ia, maka hendaklah dipersertakan qasid ta'arud ta'yin itu daripada alif pada lafaz Allah, pada lafaz Allah Akbar. Demikianlah kata Imam Al-Haramain. Kalau tak mampu, janji masuk je niat pada lafaz alif tu, bila mana dia habis, kira sempurnalah. Dan Imam Rafi'i pula dan sekalian ulama yang mengikutkan imam yang dua itu, berkatalah Imam Shibra Maldisi, nama dia Shibra Maldisi, daripada hasyiah kitab Nihayah tu, ini huraian kitab Nihayah, katanya memadalah mempersertakan qasid ta'arud ta'yin. Apa dia? Aku semayang pada zuhur, tu qasid ta'arud ta'yin. Pada awal takbiratul ihram, atau pada pertengahannya, atau pada akhirnya, tak kisah. Janji dah masih dalam lafaz Allahu Akbar, tak kira lah niat tu masuk kat mana, habis kat mana, yang penting habis dalam lingkungan sebutan. Barang mana satu suku daripada takbir itu, demikianlah yang disebutkan oleh Syekh Al-Hufni, dan ia mengambil daripada Syekh Mansuri At-Tufi, dan ia mengambil daripada Syekh Syuwairi, dan ia mengambil daripada Syekh Muhammad Ar-Ramli, dan Syekh Ramli itu kembali daripada kataan yang di dalam kitab Nihayah, sanad disampaikan dalam kitab juga. Dia mengambil pula daripada Syekhul Islam. Siapa dia Syekhul Islam tu? Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan berkata Syekh At-Tufi itu, inilah muqaranah pada mazhab imam kita, iaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bersalahan imam 3, yang ni tak sama dengan imam yang 3. Dalam bab qasid ta'arud ta'yin ni, Imam Hanafi, Maliki, Hanbali tak sama. Maka mazhab imam yang 3 itu pada dipadakan, maknanya diperbolehkan pada muqaranah itu dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Sebelum takbir dia niat dulu. Ini ya, kalau orang cakap kena kita niat dulu baru takbir, maknanya dia mazhab lain lah. Jadi kalau dia tak tahu yang dia pegang mazhab lain, tak sah main. Jadi kalau dia memang berpegang pada mazhab Hanafi ke Hanbali ke, bolehlah. Dan jika ada sembahyang itu sunat yang berwaktu, wallahu a'lam bishawab, panjang tak? Ada soalan? Baca banyak malam-malam.
Dia baca lagi, dia tak sedap, dia kena urai. Ada soalan tak? Jadi kesimpulan dia, rukun sembahyang yang 13 tu wajib tahu segala syarat sah dia. Kalau tak tahu syarat sah dia, boleh jadi sembahyangnya batal kerana tak mengerjakan syarat sah. Contoh, syarat sah sembelihan apa? Mati kerana disembelih, itu syarat sah dia. Sembelihan kerana Allah, sembelihan tu kena putus urat merih. Jadi kalaulah dia tu sembelih ayam, campak dekat jalan raya, motor langgar, mati terus ayam tu. Memang dia dah sembelih. Waktu tengah lompat tu, dia panggil hayya mustaqirrah, motor langgar, terus mati. Jadi bangkai. Sebab dia mati sebab kena langgar. Nah, kiaskanlah dengan sistem sekarang ni, potong ayam banyak-banyak, gantungkan ayam, gendamkan dia dekat dalam air kara. Dia tengah segar-begar tu, kok, zamp satu kali, bangkit. Masa bangkit tu, ayam tu dah hilang menggelupur tapi hidup lagi. Kalau dia sembelih sah. Mana tanda dia hidup lagi? Lepas sembelih ada sikit rentahan. Ini masuk senyap, sembelih senyap, bangkai. Kena jadi tukang tengok tu, ahli syarak tu, dia kena jaga sini. Tak boleh lalai leka. Jadi dia tak boleh seorang. Sebab seorang ni tengah tengok handphone, seorang lagi boleh tengok. Jadi kalau dia seorang saja, dia tengok, time dia tengok handphone berapa banyak yang terlepas dari tangan dosa. Makan haram semua, dia yang kena disoal jawab oleh Allah Ta'ala. Yang main. Jadi juga yang belajar dia kata, yelah kurang dah syarat-syarat tu, kita dah putus orang mering apa semua ni kan. Tak pula dia kata, boleh kan. Tak boleh. Dia ada syarat sah. Mati sebab sembelihan. Sembelihan tu boleh jadi dengan pisau, boleh jadi dengan peluru pistol. Sebab orang berburu kan, dia tembak terus mati. Dah kira sembelihan lah. Walaupun kena kat punggung dia ke, tak kena kat leher ke. Tapi dalam bab sembelihan yang gunakan pisau, dia mesti sebab sembelih tu mati sebab sembelih. Jadi kalau dia campak-campak dekat dalam bakul yang banyak, bertimpa-timpa kawan tu, mati sebab tertimpa. Jadi bangkai. Yang tukang yang selalu proses tu kan, sembelih campak dalam bakul, campak-campak, kawan tu bam. Jaga sikit. Jadi situ ada keraguan. Bukan ada sebuah sebab kematian tu, dia syarat-syarat tu kan, penyembelihan tu kan. Mana dah cukup syarat kan, cuma kematian itu. Adakah bersangkut sebab kematian itu? Ya. Dia rukun sembelihan 2 je. Yang penting putus rahim. Dan disembelihi oleh orang Islam. Baik. Tapi syarat sah daripada sembelih tu, iaitu mesti mati sebab sembelih. Dia kena macam tu. Itu syarat sah dia. Jadi rukun lain syarat sah. Jadi orang kadang tak berhati nak ambil ringkas. Dia belajar kadang ada yang dia mengatakan itu kan. Ya, saya masuk beli yang banyak kan. Ya, ada dengar juga perbahasan ulama berkenaan itu. Termasuk terdapat daripada Ustaz-Ustaz Balik Al-Azhar semua macam tu. Tapi Syekh Daud bin Abdullah Batani dalam kitab dia, kita tengok bab sembelihan. Juga dalam kitab Mutla'un Badrain, bab sembelihan tak boleh. Mesti sebab. Contoh lagi yang diringankan. Daging akikah, daging korban, haram hukum dia diberi kepada orang yang bukan Islam. Tapi setengah mendapat ustaz dia kata, tak apa, dah jadi hak milik kita, bagi je lah kat jiran kafir tu. Kalau ikut mazhab kita Syafi'i, jalanan para ulama kita, Syekh Daud ke Tok Wali tu kan, semualah kita lain bersama. Dia akan kata, kalau kita bagi makan daging akikah ke korban kepada orang kafir, kawan kita ke, kawan kafir lah yang tak Islam lah, wajib ganti. Tak boleh langsung. Sebab dia mustahik ni kepada orang Islam. Tak sama dengan sedekah. Sedekah boleh bagi orang kafir. Tapi daging korban, daging akikah tak boleh. Tu beza. Jadi ada yang kata boleh. Yang kata boleh tu sebab
Dia bagilah kelonggaran macam tu. Habis jiran kita kafir, dia tak jemput dia makan sekali, kita buat kenduri. Kena masak lain. Walaupun dengan tujuan kosrat tu kita niatkan supaya macam orang tu dia tak pada kan, kita cuba nak menagih dia. Ya, dia bagi alasan tu lah. Macam zakat kan, macam duit kan, macam duit zakat boleh juga bagi pada orang yang disangkakan dia nak masuk Islam. Dia kiaskan kat situ. Sebenarnya dalam kitab kita tak boleh. Ulama-ulama kita dia tegaskan. Wallahu a'lam. Ni Lepas solat ni tadi pasal pergerakan antara rukun ke rukun pergerakan. Okey, kita ambil contoh lah, katakanlah saya sedang melayu Jumaat, saya ni sakit lah. Okey, maknanya saya akan mengambil masa untuk rukuk dan sujud. ya. Ketika pembuatan berlaku, saya ketinggalan dengan Beberapa rukun fi'li tertinggal. macam mana yang keadaan saya sakit tu saya nak Kita nak berjemaah. tapi memang akan tertinggal sebabkan keadaan itu. Baik. Orang yang uzur ataupun dia punya tingkah laku lambat, dia tak uzur pun, tapi tingkah laku dia lambat. Apatah lagi yang uzur lah. Dia dimaafkan sehingga 3 rukun panjang. Sehingga 3 rukun ketinggalan daripada imam dia. Panjang tau. Sampai sujud yang kedua. Jadi lama masa dia boleh bertingkah dengan imam tu. Sampai 3 rukun. Mana perlu dia dikosratkan dia betul untuk kata yang dia aku berpegang kepada Imam Ramli. Masa Imam Hajar dia cukup untuk Syafi'i, jadi Imam Ramli dia ada 3 rukun. Adakah perlu dia kosratkan tentang mengikut? Cukup sekadar dia faham, dia tahu, boleh ikut lah. Dia memang ada khilaf antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar. Yang kadang perbuatan tu sebenarnya ialah masbuk, tapi bagi Syekh ni tak apa, dimaafkan 3 rukun. Kalau masbuk tak boleh tunggu. Dia kena dapat rukuk serta makninah. Jadi ada beberapa khilafiyat, nanti kita akan jumpa lah. Mana kalau dia tak masalah, mana tak sah dia punya sembahyang. Kalau dia tak tahu dia buat tak sah. Tak sah. Dia kena tahu benda tu dan maknanya dia buat berdasarkan ilmu tadi. Wallahu a'lam. Lain? Dia orang sebenarnya biasa dia tak boleh dua, tak boleh buat 4. Lepas tu dia ini atau dia 4. Mungkin dia nak buat 2. Dia buat 2. Tak? Semayang. Maksudnya Semayang sunat. Okey, semayang sunat buat 4. Dia ni 4 tapi dia sudahkan 2. Sah semayang tu. Dia tak sama dalam bab bab kita semayang jamak dan qasar. Imam buat 2, kita buat 4 tak boleh. Imam 2, kita 4 boleh. Tapi dalam bab solat sunat, tadi kita nak main sunat 4 rakaat dengan 1 salam. Tiba-tiba imam dah iqamah. Bila imam dah iqamah, kita habiskan setakat 2 rakaat boleh. Tak ada yang salah. Dia jadi sembahyang sunat tu 2 rakaat sajalah. Yang mau lanjutkan. Ya, ada. Kalau kita nampak orang seseorang kita dia situ, apakah batal Solat kita. kalau dia Solat ya, okey. Kita nampak orang depan punya aurat. Maksudnya dia punya buntut koyak. Nampak aurat dia kan? Kaya dia koyak atau lubang rokok yang nampak warna kulit. Laki nampak. Kalau dia kecil tak apa. Adakah batas main orang depan? Kita ada tanggungjawab wajib bagi tahu dia. Kalau kita tak bagi tahu dia tak tahu yang dia koyak. Jadi semayang dia dengan Allah. Tapi kewajipan kita bagi tahu dia, aurat awak terbuka lah, semayang batal. Batal lah dia ketika itu. Hendaklah dia pulang balik solat. Tapi kalau dia nampak tu daripada bawah, kan bila pakai kain, pangkal paha nampak, tak batal. Sebab dia tu diiktibarkan daripada bahagian bawah. Walaupun time sujud tu nampak daripada tepi, tapi dia kira bahagian bawah tu dimaafkan. Perempuan tak? Perempuan tak?
Perempuan dia kena pakai kain tu biar labur sampai dia pijak kain pun tak apa. Jadi perempuan pun waktu dia sujud, dia tak renggangkan. Lelaki-lelaki renggang sejengkal. Dia boleh dirapatkan sedikit. Tak ada rapat sangat, rapat sikit. Takkan boleh nampak, tak nampak. Ya, orang lelaki-lelaki kena sejengkal. Lutut sejengkal, kaki belakang tu sejengkal. Jarak dia. Jangan gabungkan. Ada yang dia nak rapat-rapat kaki. Nak rapat juga. Itu yang risau tu. Geli. Saya tak boleh lah. Orang kangkang besar kan. Kita tengah semayang di kangkang besar. Kita ngelak sikit. Lagi dia datang dia ni. Ni ada yang kena pijak ni sekarang. Dia nak sentuhkan kaki tu. Itu bukan sunnah Nabi tu. Itu sunnah Wahabi. Wahabi suruh macam tu. Dia siap bawa gambar. Dia buat gambar. Mana tahu? Ni Wahabi punya. Dia bagi hadis tapi dia tak faham hadis. Ni orang Libya. Kaki dia kena kangkang gitu. Kaki nak sentuh orang sebelah. Macam tu. Dia nak semuanya macam tu. Ni Wahabi punya tadi. Baru dia kata kita akan dapat aura yang sama. Jadi semua kena gabung kat sini. Bahu kena sentuh, kaki kena sentuh. Ini salah. Yang Nabi suruh, bahu sentuh. Ni bahu, kena buat orang lain ada bahu lah. Bahu ni boleh sentuh. Kan? Bahu ni, di tangan dia kat sini. Ni kena bahu ni sentuh boleh. Bahu. Kala. Payah. Okay. Yang ni tak payah. Yang bawah ni tak payah sentuh dia. Payah sentuh dia ni. Pelik dia ni. Yang bawah ni Nabi suruh samakan, bukan sentuhkan. Samakan. Jadi samakan tu ialah satu telapak kaki. Jadi awak pun satu telapak kaki. Awak sini pun satu telapak kaki. Jadi kedudukan dia sini sama je. Bukan sentuh, yang sentuh bahu. Kaki tu bukan sekadar sedekah atau satu telapak. Tentu. Jadi orang pun sama sebelah tu. Jadi kedudukan kaki sama. Jadi dia fahamkan hadis tu, kaki pun awak kena rapat juga. Bahu pun kena rapat juga. Macamnya main sebelah dia. Ke mana punya budak ai. Ijakkan kaki dia menggelota. Itu juga nak kapal, dia mengelak tu memang. Ada orang dia tak nak touching bahu kan. Dia dah terpengaruh dengan dari COVID ni hal lah. Dia ingat ada COVID lagi. Ustaz di bulan satu ni ini apa yang saya nampak pada imam jam solat. Tapi saya rasa masa dia buat ni kita tu dia buat solat sunat tak? So apa yang saya nampak ketika dia tidak untuk rukuk untuk sujud. So bila dia turun dia akan menjalankan untuk dia duduk. Kemudian ketika nak turun sujud tu, saya lihat dunia dah lama dia nak turun. Tak tahu kenapa lah, kena lama sangat. Tapi saya nampak dulu dia mengamuk-ngamuk macam baca sesuatu. Bila dari dia jejak saja dia sujud? Sekejap dia duduk. Duduk balik. Kemudian dia sujud balik, dia akan ambil masa lama, lepas tu bila sujud dia naik balik. Wah, macam mana. Tapi dia suara tapi ketika berdoa saya tak nampak benda juga. Mungkin sebab bagi imam dia follow imam lah. Boleh lah ikut. Tapi semasa itu saya rasa saya nampak maknanya sujud sekejap, duduk antara sujud lama. Tak ada ketika pergerakan tu dia nak duduk pada duduk antara sujud. Dia daripada duduk antara sujud, dia nak sujud balik. Dia akan ambil masa lama. Oh, okay. Dia slow motion. Dia cuma letak sekejap. Sebab sepanjang kita tahu bila kita nak sujud tu sekurang-kurangnya kalau ada bola lembut tu dia akan pinyitkan bola. Dia sekurang-kurangnya kapas. Kapas tu jadi lepeh. Okey. Ini memang macam just
Tak singgung. Tak bangun. Oh, dia nak pergi lambat sampai touch panggil. Oh, tak sah. Tak sah dari sujud dia. Satu, mungkin tak ada tomak ninah. Satu. Kalau ada tomak ninah pun, sebab tomak ninah tu sekejap je, dia telah memendekkan rukun yang panjang. Mainnya batal. Tak sah. Tu jaga sikit. Sujud kena sujud. Lama kena ambil masa selepas sujud tu. Supaya dia biasa dengan duduk antara dua sujud, dia punya kadar masa lama. Ini terang-terang solat ni batal. Ya, kalau boleh tegur dia, cik, syarat sah sujud panjangnya, lama masanya lebih lama daripada duduk antara sujud. Ini bila kita tegur dia salah. Dia pandang kau siapa? Aku lagi makan garam tau. Tunggu aku cakap. Kadang kita tegur. Ha. Dia kata, awak siapa? Tuhan dia beritahu saya boleh sembah. Ini masalah tu. Kau Tuhan ke tak? Aku sah tak sah? Wa ilah. Ke orang jahil. Sebenarnya kita kembalikan dia kepada syarat sah setiap rukun. Awak belajar tak syarat sah rukun sembahyang? Ni rukun sembahyang ni syariat Allah, Allah punya. Prosedur Allah punya. Awak ikut tak? Ikut. Okey, kalau ikut prosedur dia, rukun sujud lebih panjang daripada duduk antara dua sujud. Sekarang awak pendekkan dia. Awak tak ikut prosedur. Siapa punya prosedur? Allah. Jadi yang kata tak sah tu Allah, bukan saya. Kena kan balik kan? Allah wala. Hai? Ya. Jadi sujud dengan itu yang tak pada sujud. Kalau dia buat satu saja seperti itu, kalau sujud dengan cepat, so kalau tak ada sujud macam supaya dia Yang penting duduk antara sujud tu ada tomak ninah. Sah dah walaupun tak baca apa-apa. Baca pendek boleh, baca laju boleh, tak baca pun boleh. Sah semayang. Soalan dia? Bila Ustaz, ada orang yang tak tahu rukun salat, maknanya solat dia jadi tak sah ke Ustaz. Walaupun secara hakikat dia jaga dan tahu perkara yang membatalkan solat itu yang kita lakukan. Baik, soalan dia maknanya adakah batal sembahyang orang yang tidak mengetahui rukun sembahyang? Padahal dia sembahyang dalam keadaan sempurna lah. Ikut adat kebiasaan lah. Macam ikut dia Tok Imam ke atau sembahyang biasa yang dia buat tanpa ada ilmu berkenaan rukun sembahyang. Ada sembahyang dia sah. Jadi jelas kat sini syarat sah sembahyang ada 9. Salah satu daripada syarat sah sembahyang tu mengetahui kaifiat sembahyang. Jadi kaifiat sembahyang ni dia luas. Yang dikendaki kaifiat sembahyang tu yang paling minimal ni lah rukun-rukun sembahyang tu. Itulah kaifiat dia, paling minimal. Sebab kalau kita kerjakan rukun saja tanpa sunat, sembahyang kita sah. Contoh, kita sembahyang fardu zuhur. Kita sembahyang, kita cuma baca Fatihah je. Takbir ihram, kita Fatihah, doa iftitah tak ada. Surah pun tak baca, rukuk tak baca apa-apa. I'tidal tak baca apa-apa, yang ada tomak ninah. Sujud tak baca apa, semua tak baca apa. Sampai pada rakaat kedua nak naik ketiga ada tahiyat awal kan. Dia tak buat tahiyat awal tu. Dia terus naik rakaat ketiga. Sampai yang keempat, dia tak ada baca apa-apa tau. Cuma baca tahiyat akhir, baca selawatan Nabi, lepas tu dia salam. Sah tak sebenarnya? Sah, sebab dia mengerjakan sekurang-kurang pekerjaan sembahyang, iaitu rukun sembahyang. Jadi rukun sembahyang ni tak tahu, tak sah sembahyang. Dia hanya dimaafkan bagi orang yang baru belajar dan orang yang baru nak mengenal. Maka dia ada tempoh masa yang maknanya dia kelonggaran bagi dia sampai dia tahu. Sebab syarat dia tak boleh taksir dari belajar. Dia tak boleh lalai pada belajar. Sampailah dia boleh membetulkan sembahyang dia. Wallahu a'lam. Baik? Kita di Mekah kan. Dia banyak masa dia malam dia dan mazhab dia. Dia kan bila kena lepas pada tidak, dia kadang ada panjang. Boleh dah kita pada kita biasa kuno kalau subuh menjalankan. Di samping diam lebih baik kita Baca doa kuno. Boleh. Baik. Dalam hal perkara ini sebenarnya memang kalau bab rukun fi'li, kalau imam tak buat pekerjaan sunat, kita tak boleh buat. Contoh, imam tak buat tasyahud awal, kita buat, kita batal.
Kena ingat tu. Imam tu ramadan ketiga dia tak buat tasyahud awal. Sengaja buat ke, dia lupa ke, tak kisah. Kita buat, kita batal. Itu kalau fa'liyah. Tapi kalau qauliyah, jika ada masa, harus. Boleh baca. Allahumma hadini fiman hadai. Kita qasad doa. Sebab dia qauli, dia bukan fa'li. Itu yang jadi masalah. Diperbolehkan. Sama juga imam tak baca Rabbi filli wali walidayya, kita baca. Boleh. Wallahu a'lam. Naik? Tapi kalau respon sembahyang, kita nak dapatkan sah, kalau kita tarik, hukum. Kalau orang tu tarik, kena tarik ke tengah. Okey, ni imam, dia kena tarik kita ke sini. Kalau sini, tarik ke sini. Kalau dia tarik pergi ke dia di sini, tak boleh ikut. Tapi dia tarik sini, kita boleh ikut. Kalau saya orang tarik, saya rapatkan lagi. Oh, kau nak rapat ni? Rapatkan dah tu. Dia lari sikit, rapatkan lagi. Macam orang ni imam, tarik ke sini boleh lah. Dia kena, kalau orang tarik kita, katakan imam sini kan. Imam sini, siapa imam. Kita, ni ada orang. Okey, dia kena tarik kita ke sini, arah sini, arah tengah. Sini ke sini, sini ke sini. Kalau dia tarik ke arah sini, nampak dekat dia, jangan ikut. Dia tarik dia. Dia kena tarik ke arah imam. Dia imam ni center. Dia kena ke sini, ke sini. Tapi kalau kita orang belakang, mana kita sekarang seorang, kan? Jadi kita satu je belakang, kita nak tarik orang depan. Tak perlu tarik. Kita duduk di belakang kanan ke atau kiri nak tarik dia. Okey, bagus Boleh balik ke mana imam ni. Ini imam. Okey. Sini orang banyak lah. Kita datang sini pusat dah penuh. Kita datang, kita duduk betul-betul belakang imam. Kita duduk belakang imam ni. Okey. Jadi bukan duduk sebelah dia dan tak perlu sentuh dia untuk turun. Kalau duduk sini pun tak perlu sentuh dia untuk turun. Ganggu sampai. Dia sosok aja kat situ. Tak boleh start, setan duduk sebelah. Awak duduk sini, setan banyak. Yang tak rapat, bahu tak rapat. Semua. Mana dapatlah kita pergi dalam apa tu untuk solat berjemaah juga walaupun seorang di belakang. Ya, dapat. Memang itu kedudukan saf dia. Datang lagi seorang, masuk sebelah kanan kita. Datang seorang lagi, sebelah kiri kita. Datang lagi, sinilah susunan dia. Bukan dari sini. Bukan dari tepi. Dia kena dari tengah ke tepi. Kalau pun seorang tak perlu panggil orang cover kita, tak perlu. Itu kedudukan kita, kita seorang dia. Apa nak buat sampai seorang dia. Tapi memang kedudukan dia tengah imam, center. Kalau saf perempuan sama juga susunan dia, cuma baris pertama budak-budak, baris belakang ni orang tua. Okey, dia terbalik. Kalau lelaki-lelaki, sini orang tua, sini budak. Okey. Kemudian cara susunan sama. Kedudukan dia kalau ada jemaah lelaki dan jemaah perempuan, sebaiknya belakang. Tapi belakang selalu surau tak sediakan. Bisa tepi. Boleh. Tak ada masalah. Jauhnya imam kat sini, lelaki kat sini, kita kat sini. 200-300 hasta jarak dia boleh sah 10. Kita duduk kat belakang, kita masuk. Imam semua kat sini, kata kat sini. Kita kat sini kan. Ni orang perempuan, semuanya nak kat sini. Kalau dia seorang-seorang, dia nak berjemaah, semuanya kat sini. Dia still boleh ikut lagi jarak sini ni, antara sini dan sini ni 300 hasta. Jauhnya masih boleh follow. Kalau dia dalam bangunan masjid. Kalau di luar bangunan masjid 200 hasta. Ini masjid. Okey, ini masjid. Kan? Susah ni pintu dia. Imam kat dalam. Ini ada jalan raya, dia ada pintu masuk. Pintu masuk kena di sini lah atau sini ke, jadi ada pintu masuk. Okey. Jadi ini jalan raya, ini rumah dia. Ahmad ni rumah dia. Dia datang mendengar awasan Allah, orang datang dia. Allahu Akbar. Dia pergi ke depan sini, semain sini. Jarak sini boleh 200 hasta. Dia nampak tak kaki makmum situ? Dia nampak. Syarat dia kalau sini kena solat jemaah tak kan? Dan kan? Dan sampai sini bilang kan? Ini jalan raya. Semayang sini sah.
Zikir berjemaah tu, walaupun ada, tak ada orang kat sini. Kira sampai ada kat jalan raya, mati lah. Dimaafkan di zaman 200 boleh follow lagi, start main dia. Macam kat Mekah tu, kat hotel kan. Kat bawah kaki lima tu, kalau tak ada orang pun, boleh follow. Tapi kena nampak atau kena dengar perbuatan orang dalam. Jadi satu kesalahan tak? Contoh kita datang lewat, kemudian kita tahu dah memang kerja ni imam nak akan rukuk. Jadi kita tak sampai start lagi, kita takbir, kemudian kita ikut apa tu waktu kita. Boleh. Kita kat pintu sana, imam dah takbir dah, Allahu Akbar. Imam dah rukuk, Allahu Akbar. Kita kan nakkan rakaat tu dekat situ kita takbir, Allahu Akbar, terrukuk. Dia jangan takbir turun rukuk tau. Dia kena takbir Allahu Akbar, rukuk. Dapat tumaninah, rakaat tu dikira. Tunggukan dah bangun, jalan dia pelan-pelan. Satu, dua, jangan sampai tiga. Kata punya. Satu. Rumah tengok. Sembayang ke apa ni? Boleh buat. Lepas ni cuba buat tengok. Ini belajar ilmu sesat ni. Benda ni boleh. Nampak dekat sah. Tapi siap ada viral takak. Semua hidup aku tak pernah jumpa orang sembahyang berjalan. Sebenarnya boleh. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Tarik ke kita? Tak. Perbuatan tarik tak boleh sebenarnya, mengganggu. Dia memang kalau kedudukan imam makmum belah kanan, kita datang belakang imam, kita touch dia. Bukan tarik, kita touch lah. Lepas kita takbir, kita touch boleh, dia turun. Tapi kalau kita saf belakang, tak boleh tarik orang depan. Hukumnya haram. Kerana itu bukan tuntutan syarak untuk panggil dia. Tuntutan syaraknya kita memang kena duduk situ. Walaupun seorang. Tak perlu panggil orang untuk kawan kita. Kalau kita panggil, dia datang. Okay? Dia panggil. Ambil. Kawan ni, dia kena duduk ke sini lah. Ini belakang dia tidak akan duduk sini kan. Okay. Dia sebelum duduk, dia pergi touch dulu. Tanpa, belum takbir, touch hukumnya haram. Baik, kalau kan dah takbir, dia pergi jalan setapak depan, kawan ni turun belakang. Habis imam kosong. Kan? Okay. Nanti yang ni akan pergi sini. Kalau ada sini lagi, pergi sini. Kalau ada 10 orang kena bergerak. Mengganggu sembahyang orang. Sebab itu tak boleh, haram sebenarnya. Kerana cara susunan saf, kalau saf ni kosong, yang kena ganti dia orang belakang naik ke atas. Bukan orang tepi ngesot sampai hujung, sini baru naik pula. Cara susunan ni, kalau sini kosong, dari belakang ni pergi ke depan. Kalau dah tak ada orang, baru lagi ke sini. Kadang-kadang majlis satu soal, boleh semua kena ngesot. Jadi ingat kalau masuk tak payah panggil dia. Kita semayang dengan malaikat di belakang tu ataupun dengan jin. Jin pun jemaah kan. Jadi kesalahan tak kalau kata dia datang bisa seorang, dia tak duduk kat tengah belakang imam, duduk belakang di hujung, saya belakang. Dia punya jenis kamsaf mana dia tak duduk betul ada yang kedua, dia duduk belakang imam. Yang saf kedua lah, dia ambil di hujung. Hujung tepi sana. Habis dia tarik orang. Lagi salah. Bila kita datang saf kedua, kita duduk ujung sekali, saf tu jadi makruh. Sebab dia nak tarik orang yang apa tu. Tak boleh juga. Sebab dia jadi makruh bila kita penuhkan kanan dulu. Dia kena tengah. Dia perbahagian makmum tu dia kena balance. So kalau dia pergi belah kanan, tarik orang lagi, belah kanan ni sayapnya berat. Ibarat kapal terbang, sengit terbang. Dia kena tengah. Allah. Kalau yang belakang nak pergi ke depan, boleh tak kita daripada sebelah kiri ni ke kanan? Boleh. Maksudnya kita penuhi saf yang kosong.
Kalau tak ada orang belakang nak ke depan, Ada orang belakang tapi dia tak nak ke depan, dia tak hendaklah kita ni rapatkan. Nanti belah kita kosong ni, orang belakang dia pula pun sama beban dengan belakang tu juga. Kena ni. Buat dia tak tahu tau, aku nak buat ni kosong, tak kau lah. Jadi Ustaz, jika yang orang kata buat tadi soal 8 dia belum hujung sekali. Ya. Jadi lepas tu ada lagi seorang lagi datang lepas saya kan. Saya duduk belakang imam. Jadi orang tu apa nak kena buat tu? Dia kena balik. Sebenarnya dia kena hilangkan hukum makruh diri dia duduk soft tu. Iaitu datanglah hampir jalanlah macam ketang. Kan sampai pelan-pelan tak boleh gerak 3 kali tu turun. Wallahu a'lam. Dia tak duduk belakang, dia duduk sebelah. Jadi imam tu pasal gerak. Boleh? Ya. Boleh Kalau kedudukan soft tu sengit, imam boleh center. Boleh berjalan imam tu sebenarnya. Tapi jaranglah kita nampak. Tapi sebenarnya boleh. Contoh dekat RNA, kita sebenarnya dah hampir dengan dinding. Ada orang jadi belakang makmum kita, penuh, dia ke sini. Jadi imam kena main peranan jalan ke tengah. Kalau imam tak jalan, makruh. Imam tak centerkan dia punya soft, hukum dia makruh. Jemaah tu jadi makruh, rugilah semayang. Dan kita nakkan jemaah pahala soft tu tak dapat. Dah. Ya, ibu. Hukum rapatkan saf itu wajib. Sunat. Jadi sah lah solat Walaupun berterabur, walaupun macam yang macam dari PKP, hukumnya sah semayang. Taruh anak kecil kat sebelah pun sah. Syarat dia tak bernajis lah. Jadi satu soalan. Ya. Al-Fatihah yang akhir tu walau dolim tu. Tu biasa buat 6 harakat. Ya. Sekiranya bacaan itu melebihi 10 harakat. Adakah batal? Tidak batal. Kurang 6 harakat pun tak batal. Dia kerana maknanya tak lari. Maknanya tak berubah. Waladhdallin, waladhdallin. Dallin. Ba tu pendek. 2 harakat ke 3 harakat tak membatalkan. Tapi kalau dia cuma wajib baca 6 harakat, dipanggil mak lazim, musaqqal kalimi kan, wajib baca 6 harakat. Wajib tu daripada sudut bacaan tajwid. Ya. Kemudian orang tu baca tak cukup 6 harakat. Adakah sah bacaan Fatihahnya? Sah dengan syarat betul sebutan dia. Sah tu sebab tak lari makna. Dia panggil lahan kopi. Lahan kopi. Dia bukan jali. Kalau jali baru batal. Contohnya tukar baris. Kan? Contohnya tukar baris. Ghairnya jadi ghir baris bawah tu kan. Siratal ladzi betul siratal ladzi. Ada orang macam tu. Siratal ladzi salah. Dia baris patah pula. Dia sirat, dia sara. Siratal ladzi. Kalau nak Arab sangatlah. Batal. Ataupun harakat yang panjang 2 harakat dipendekkan jadi 1 harakat. Kalau mazhab kita tak boleh. Mazhab lain boleh. Mazhab kita contoh baca Maliki Yaumiddin. Kita baca Maliki Yaumiddin. Mim tu 1 harakat. Padahal maknanya tak lari tu. Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin sama, artinya Malik Raja. Tapi dia membatalkan. Kerana mengurangkan harakat mak asli. Dalam mazhab kita, bukan mazhab lain. Mazhab lain boleh baca tu pendek. Sama Malikin Nas dengan Maliki Yaumiddin sama je. Malikin Nas, raja bagi setiap manusia. Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Tu ada yang boleh, ada yang tak boleh macam. Ya, Allah qulubana bil hidayah kama nawata abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Allah